Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Insya Allah hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita untuk subjek sains. Dan hari ini kita akan mempelajari bab 4 yang bertajuk Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai kelestarian alam sekitar, apa itu teknologi hijau, apa maksudnya dan apa aplikasinya, serta kita akan membincangkan mengenai masalah dalam sektor tenaga, sektor pengurusan sisa, sektor pertanian dan perhutanan, kemudian sektor pengangkutan. Kita mulakan dengan konsep teknologi hijau. Apa yang dimaksudkan oleh teknologi hijau? Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar. Tujuan utamanya untuk memelihara alam sekitar. Teknologi hijau ini akan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Seperti yang kita tahu, aktiviti manusia telah banyak menjejaskan alam sekitar. Oleh itu, perlunya pembangunan dalam teknologi hijau agar kita dapat memelihara alam sekitar kita. Apakah dia kepentingan teknologi hijau? Kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, ianya akan mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, ianya boleh mengurangkan pengeluaran karbon. Seperti yang kamu sudah maklum, pengeluaran karbon ini akan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau yang akan menjejaskan alam sekitar kita. Yang ketiga, ianya akan meningkatkan tahap kesehatan dan kehidupan manusia. Dan yang seterusnya, ianya pasti akan menjimatkan penggunaan sumber asli negara, terutamanya sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil. Seterusnya kita akan lihat beberapa aplikasi ataupun contoh bagaimana teknologi hijau ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang kamu nampak dalam gambar ini, sebuah kereta yang bergerak menggunakan tenaga solar ataupun mendapatkan tenaga daripada matahari. Ini adalah satu contoh bagaimana teknologi hijau boleh diaplikasikan. Selain itu, pada hari ini pasti kamu sudah pernah lihat juga banyak kereta yang boleh bergerak menggunakan tenaga bateri selain daripada tenaga solar. Ianya dipanggil sebagai kereta hybrid. Aplikasi yang kedua tentunya dari segi sumber tenaga. Pada hari ini manusia sudah mula menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui untuk menggantikan bahan api fosil kerana ianya lebih mesra alam dan ianya tidak akan habis digunakan. Contohnya di sini tenaga angin, geotermal, solar, dan banyak lagi. Ini juga adalah contoh teknologi hijau. Kecekapan tenaga. Apa yang kamu paham dengan perkataan cekap? Oke, kecekapan tenaga ini maksudnya penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama ataupun lebih tanpa menjejaskan keselesaan ataupun hasil yang diingini. Dengan kata lain, sesuatu peralatan yang kita guna itu dikatakan cekap penggunaan tenaganya sekiranya ianya boleh mendatangkan hasil yang kita mau dengan penggunaan tenaga yang minimum ataupun sedikit. Sesuatu peralatan elektrik yang mengaplikasikan konsep kecekapan tenaga ini biasanya akan menjimatkan sumber tenaga dan juga akan mengurangkan pembaziran tenaga. Oke, adakah kamu biasa nampak dengan stiker yang macam di depan nih? Oke, ini adalah dipanggil sebagai label kecekapan tenaga. Ianya biasa ditampal pada peralatan-peralatan elektrik yang ada di rumah kita. Seperti peti sejuk, aircon, ketuhar dan banyak lagi lah. Cikgu percaya di rumah kamu pun ada, kamu boleh pergi tengok. Oke, kalau kamu perasan di atas itu ada bintang-bintang. Apa yang dimaksudkan oleh bintang-bintang itu? Oke, label kecekapan tenaga ini fungsinya untuk menunjukkan sejauh mana peralatan elektrik kamu itu cekap penggunaan tenaganya ataupun tidak. Jika banyak bintangnya, maknanya peralatan kamu itu cekap penggunaan tenaganya. Dia tidak kuat makan karan, tapi dia boleh menghasilkan tenaga yang banyak. Baguslah maksudnya ya. Kalau dia ada 3 bintang macam gambar penghawa dingin di atas ni, maksudnya kecekapan tenaganya agak kurang. Dia mungkin banyak makan karan. Kesimpulannya di sini, sekiranya kita ingin menyokong konsep teknologi hijau, kamu perlulah memilih peralatan yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Pilihlah yang 5 bintangnya. Tapi kebanyakannya yang 5 bintang ni mahal sikitlah harganya. Tapi ianya baik untuk alam sekitar kita. Untuk memastikan teknologi hijau dilaksanakan secara berfokus di negara kita, ianya telah dibahagikan kepada 7 sektor utama. Kamu boleh baca sendiri mengenai 7 sektor ini dalam buku teks
Sebab dia tidak berapa susah juga, boleh kamu jumpa pada muka surat 54. Okey, apakah dia 7 sektor itu? Ianya adalah sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, kemudian sektor pengurusan sisa dan air sisa, seterusnya sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, dan yang ketujuh, sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Kamu boleh lihat sendiri di buku teks. Okey, cikgu bagi satu contoh saja di sini, iaitu sektor bangunan. Okey, bagaimana konsep teknologi hijau diaplikasikan dalam sektor bangunan ini? Okey, di sini ada satu contoh. Bangunan ini adalah bangunan berlian yang berada di Putrajaya kalau tidak silap. Bangunan ini adalah Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga Negara kita, ya. Bangunan ini mengaplikasikan konsep tenaga hijau. Bagaimana dia mengaplikasikan konsep itu? Sebagai contoh, bangunan ini sangat menekankan konsep penjagaan terhadap alam sekitar. Bahan binaannya pula adalah terdiri daripada bahan-bahan binaan hijau. Kemudiannya, ianya juga mengaplikasikan pengurusan tenaga dan air dengan sangat cekap. Selain itu, pengurusan sisa pepejal dan air juga sangat baik. Sebagai contoh, bangunan ini mampu menadah air hujan untuk kegunaan, manakala sisa daripada buangan singki pula digunakan sebagai air untuk kegunaan taman mini yang terdapat pada bangunan ini. Okey, seterusnya kita beralih kepada isu sosio-saintifik sektor tenaga. Sebelum itu kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan isu sosio-saintifik. Okey, ianya adalah masalah sosial dan kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains. Dengan kata lain, ianya adalah masalah alam sekitar. Senang kira macam tu je lah. Ianya menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okey, pada hari ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan sains yang menjurus kepada kerosakan alam sekitar berlaku di sekeliling kita. Okey, sebagai contoh, pemanasan global. Mesti kamu tahu kan? Okey, contoh yang kedua, penebangan hutan. Kemudian pencemaran udara, pencemaran air dan pembuangan sisa yang tidak terancang. Semua ini adalah contoh isu sosio-saintifik yang berlaku di sekeliling kita. Okey, kita lihat dahulu isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Yang pertama, bahan api fosil. Seperti yang kamu tahu, bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kebanyakan kenderaan di negara kita bergerak menggunakan petroleum dan gas asli. Satu hari nanti, tidak mustahil sumber-sumber ini akan habis digunakan dan ini akan menyebabkan berlakunya masalah kepada kita. Yang kedua pula ialah pembakaran hasil daripada bahan api fosil. Pembakaran bahan api fosil akan membebaskan gas karbon dioksida ke udara dan ini akan menyebabkan peningkatan kesan rumah hijau yang boleh menjejaskan alam sekitar kita. Apabila pembakaran bahan api fosil ini berlaku secara tidak terkawal, ianya akan menyebabkan perubahan iklim yang boleh menjejaskan kesuburan tanah, berlakunya hujan asid dan banyak lagi masalah. Jadi, bagaimana kita hendak menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga? Jawapannya ada pada teknologi hijau, iaitu penggunaan tenaga boleh baharu. Seperti yang sudah cikgu maklumkan sebentar tadi, penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini adalah salah satu cabang teknologi hijau. Ada banyak sumber tenaga boleh diperbaharui yang boleh kita gunakan untuk mengganti bahan api fosil. Tenaga angin, tenaga solar, hidroelektrik yang mana paling popular di negara kita. Kemudian kita ada juga tenaga seperti geoterma dan juga biogeosim. Sumber-sumber tenaga ini perlu dibangunkan dengan lebih cekap lagi agar ianya dapat segera menggantikan bahan api fosil dan seterusnya mengatasi masalah sosio-saintifik. Selain itu, manusia juga perlu dididik dengan amalan kecekapan tenaga agar tidak membazir tenaga sewenang-wenangnya, kemudian berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Okey, habis mengenai sektor tenaga, kita lihat pula mengenai sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, apakah masalah-masalah yang ada pada sektor ini? Yang pertama sekali, sudah tentu bila kita sebut pasal air, kita akan teringat mengenai kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap. Kebanyakannya akan dialirkan ke sungai dan ini akan mencemarkan ekosistem sungai tersebut, yang mana air sungai tersebut akan menjadi sumber minuman kita dan ini merupakan satu masalah. Okey, isu yang kedua, penjanaan pengurusan dan penguraian sisa pepejal.
Okay, pernah kamu nampak ke kawasan pembuangan sampah di Bukit Gemuk tu? Itu sebenarnya sangat tidak sehat dan merupakan satu masalah kerana ianya boleh menyebabkan peningkatan gas rumah hijau, dan peningkatan gas rumah hijau akan boleh menyebabkan perubahan iklim dunia. Isu yang ketiga, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik. Kamu buang je macam tu sisa makanan. Apa yang boleh dia buat? Dia boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Lalat, kuman, bakteria akan mudah membiak dan boleh menjejaskan alam kita. Kemudian yang terakhir, kertas. Berapa banyak pokok yang harus ditebang untuk dibuat kertas, dan jika kita tidak menggunakan kertas secara berhemah, bayangkan betapa banyaknya kertas yang akan menjadi sampah dan akan menjadi sisa-sisa di luar sana. Bagaimana kita hendak menangani isu sosio-saintifik daripada sektor pengurusan sisa dan air sisa dengan bantuan teknologi hijau? Yang pertama sekali sudah pasti pencegahan dan pengurangan. Kurangkan penggunaan kertas. Tambahan pula, zaman sekarang kebanyakan kerja-kerja kita boleh menggunakan gadget tanpa menggunakan kertas ataupun paperless. Dengan kaedah ini sudah pasti kita dapat mengurangkan penggunaan kertas dan mengurangkan jumlah sisa pepejal di luar sana. Yang kedua, pengasingan dan kitar semula. Ini kamu sudah sedia maklum, kitar semula dapat menjimatkan penggunaan sumber dan boleh memaksimumkan penggunaan bahan-bahan itu kerana ianya diguna berulang kali. Dan yang ketiga, rawatan dan pemprosesan. Proses biologi. Okey, ianya melibatkan sumber tenaga biojisim, di mana sisa-sisa pepejal yang ada di luar sana kita gunakan untuk menjana tenaga. Dan yang terakhir, 5R. Reduce, restore, reuse, recycle, and revive. Ketiga, isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Apakah masalah-masalahnya? Okey, yang pertama sekali, pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah. Apabila ianya dibiarkan berleluasa, pokok-pokok balak ini akan hilang dan akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Tanah runtuh dan pokok-pokok ini tidak akan mampu lagi menakung air hujan kerana hutan adalah takungan air semula jadi. Yang kedua, penerokaan hutan untuk tujuan penempatan baru dan juga pertanian. Seperti yang kita tahu, apabila sebuah hutan diteroka, banyak pokok-pokok akan dimusnahkan dan ditebang. Sedangkan pokok-pokok ini adalah punca utama gas oksigen di dunia. Kerana tumbuh-tumbuhan adalah organisme yang menjalankan proses fotosintesis untuk mengurangkan bilangan karbon dioksida di udara dan membebaskan banyak oksigen kepada kita. Masalah yang ketiga pula, pembakaran terbuka. Apabila pembakaran terbuka ini berlaku secara berleluasa, akan mudah berlakunya jerbu yang boleh menjejaskan kualiti udara kita. Bukan sahaja negara kita, ianya juga boleh merosakkan kualiti udara di negara jiran sampai orang pun akan marah kita. Macam itu. Keempat, penggunaan racun serangga dan baja kimia. Penggunaannya secara berleluasa walaupun niatnya baik untuk menjaga tanaman, namun ianya boleh merosakkan ekosistem dan boleh menjejaskan kesuburan tanah. Bagi kita menyelesaikan masalah ini, kita boleh menjalankan langkah seperti merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Kita guna sisa-sisa pertanian itu, kita jadikan baja dan guna semula untuk tujuan pertanian. Kemudian, amalkan penanaman semula bagi membolehkan lebih banyak tumbuh-tumbuhan membiak di dunia ini dan membebaskan gas oksigen. Dan yang ketiga, kawal aktiviti pembalakan bagi memastikan tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan tenang tanpa gangguan mereka-mereka yang tamak halobah. Okey, yang terakhir kita lihat isu sosio-saintifik yang melibatkan sektor pengangkutan. Okey, apakah masalah-masalahnya? Sudah tentu apabila kita berbicara mengenai kenderaan, asap kenderaan adalah masalah utama. Asap kenderaan boleh membebaskan gas yang berbahaya seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida yang pastinya boleh menjejaskan sistem respirasi manusia dan pernafasan kita. Masalah yang kedua, petrol dan diesel yang merupakan antara sumber tenaga utama bagi kenderaan bermotor. Yang mana petrol dan diesel adalah bahan api fosil yang satu hari nanti akan habis dan akan menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, hujan asid. Asap kenderaan yang dibebaskan ke atmosfera boleh menyumbang ke arah penghasilan hujan asid, di mana hujan asid ini boleh mendatangkan banyak kesan negatif seperti menghakis bangunan, merosakkan tanaman dan juga merosakkan kesuburan tanah.
Bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini dengan bantuan teknologi hijau? Yang pertama sekali, amalkan penggunaan pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau di sini bukan maknanya kereta warna hijau, tetapi menggunakan pengangkutan yang mesra alam seperti jalan kaki, naik basikal, naik skuter ataupun menggunakan kenderaan-kenderaan yang mesra alam. Yang seterusnya, penciptaan kenderaan gas asli ataupun NGV. Kalau kita di Tawau ni mungkin tiada lagi kamu nampak kenderaan yang minyaknya daripada NGV, tapi kalau di Semenanjung banyak sudah tu taksi-taksi yang guna NGV. Okey, NGV ni adalah bahan api kenderaan yang dihasilkan menggunakan gas asli, tidak seperti petrol dan diesel. Penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum, biofuel. Okey, kita gunakan bahan-bahan buangan daripada pertanian untuk menghasilkan bahan api untuk menggantikan petroleum. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahamkan apa yang cikgu sampaikan, dan lepas ini tolong siapkan latihan dan juga buat nota sekiranya kamu ada ke lapangan. Akhir kata, semoga kamu belajar dari rumah dengan hati yang tenang dan jangan pernah putus asa untuk menuntut ilmu dalam apa jua keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.